Okey, hari ni kita akan sambung iaitu hukum indeks. Okay, hukum indeks dia ada kait rapat dengan tata tanda indeks yang kamu belajar minggu lepas. Okay. Jadi untuk hukum indeks, dia ada banyak sebenarnya hukum-hukum indeks yang kamu kena tahulah. Okay, ada banyak. Kamu tengok buku kamu tu, kalau kamu perasan daripada muka surat yang ke-6, muka surat ke-6 tu sampai entah ke berapa puluh tu di belakang. Jauh tu, mau habis 1.2 tu. Dia ada banyak lah. Kalau 1.1 hari tu memang tidak berapa sebab itu intro saja. Okay, jadi untuk hukum indeks hari ni kita akan tengok dua sajalah. Kalau sempat kita tengok 3. Kalau tidak sempat kita tengok 2. Dua hukum. Okay, nanti kita tengok macam mana hukum itu. Apa yang kamu kena dapat hari ni adalah apa yang di depan skrin kamu ni lah. Okay, dua hasil pembelajaran hari ni yang kamu kena dapat. Okay, iaitu yang pertama menghubung kait pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang, dan seterusnya membuat generalisasi. Okey, yang ini pendaraban berulang. Ini kamu belajar sudah minggu lepas. Okey, pendaraban berulang yang ada kuasa-kuasa tu kan. Okey, nanti saya tunjuk balik contoh dia. Yang kedua, kamu kena tahu menghubung kait pembahagian nombor pembahagian. Yang tadi menghubung kait pendaraban. Sekarang menghubung kait pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang juga. Dan ini kamu sudah belajar minggu lepas, pendaraban berulang. Okey, dan seterusnya membuat generalisasi. Generalisasi itu maksudnya kesimpulan lah, lebih kurang. Okey, kesimpulan ataupun rumusan. Okey, jadi dua inilah. Jadi tanpa membuang masa, kita tengok ataupun kamu boleh tengok lembaran kerja yang saya share pagi tadi sebelum jam 8 tu. Okey. Jadi kita masih berada di bab yang pertama. Okey, iaitu indeks Okey, indeks. 1.2 adalah tentang hukum indeks. Okey, hukum indeks. Okey ke tidak ni kamu ni? Okey juga. Okey, hukum indeks. Hukum indeks saya kata tadi ada berapa tadi? Kamu kena tahu hari ni ada berapa yang kamu kena belajar hari ni? 2 atau 3. 2 atau 3. Jadi ingat 2 atau 3. Kalau sempat 3. Kalau tidak sempat 2. Okey? Okey, jadi hukum indeks pertama. Okey, sebelum kita tengok hukum indeks pertama, kita ulang kaji sikit yang minggu lepas yang kamu belajar. Kalau kita ada 2 darab 2 begini, apa jawapan dia? Macam mana kita boleh ringkaskan dia dalam bentuk asas dan indeks? Ingat balik minggu lepas? Tidak ingat? Ni, 2 darab 2 kita boleh tulis 2 apa? 26. 26? 2 kuasa 6 gitu? Hai, betul kah? Ni, betul kah ni? Ada berapa berulang nombor 2 ni? Oh, 3. Okey, 2 kuasa 3. Ni kamu kena ingat ni, 2 kuasa 3. Kalau saya ada 2 kuasa 2 darab 2 darab 2 darab 2 berapa? 2, 3. 2, 4. Kan, 2 kuasa 4 kan? 4, 5. Ya. Okey, ada 4. Kalau saya ada 5 kuasa 3, macam mana mahu tulis dalam bentuk pendaraban berulang? 5-nya kali 3. Okey, 5 tu ada 3 kali. Betul? Ya. Okey, 5 ada 3. Jadi ini kalau kamu mahir ini, bolehlah kita tengok hukum indeks yang hari ni. Jadi ini adalah ulang kaji daripada yang minggu lepas. Ini saya tarik ke tepi atas ni lah. Si warna pink-pink sikit pagi-pagi ni. Okey, jadi hukum indeks pertama, kalau cikgu ada ni pink di bawah ni tak boleh pink. Okey, kalau saya ada 2 kuasa 3, okey, darab dengan 2 kuasa 2 contoh. Macam mana kita mahu buat ini? Macam mana kita boleh permudahkan dia?
Itu yang kamu akan belajar ni lah. Yang pertama iaitu operasi darab yang darab. Nanti kita tengok yang bahagi macam mana. Okey. Jadi kalau darab perkara yang kamu belajar minggu lepas yang ini sahaja ni. 2 kuasa 3 dia tidak ada darab di tengah ni kan. Jadi yang ni kamu belajar. Jadi yang kamu belajar minggu lepas itu kamu apply hari ni. Jadi 2 kuasa 3 tu yang ini. Ni 2 kuasa 3 ni. Tulis dulu. 2 darab 2 darab 2 kan. Okey, 2 kuasa 3 ni. Lepas tu 2 kuasa 2 tu yang di belakang dia lah. Di sebelah kanan dia 2 darab 2. Okey, jadi kalau darab di tengah, saya tulis darab di tengah sini. Jadi kamu perasan ke tidak, dia punya hasil dia tu kita sama macam yang kamu pernah belajar minggu lepas. Jadi hasilnya sekarang ni berapa? Semua darab juga kan semua ni. Jadi hasilnya tu berapa? 9. 9 kan ni? 2, 4, 6, 8, 10 juga. Iyakah hasilnya 10? Macam mana kita mau tulis 2 kuasa berapa? 2, 10. 2 kuasa berapa? Ada berapa kali nombor 2? Ada 5. 5. Jadi 2 kuasa? 5. Bukan 2 darab 5, 10. Bukan begitu. Ini bukan darab. Ini 2 kali 2 kali. Ada berapa kali kita darabkan nombor yang sama, kita kuasakan bilangan kali itu. Bukan 2 darab. Okey. Okey, bukan 2 darab 5. Dia 2 kuasa 5. Okey. Jadi inilah kamu belajar hari ini. Yang pertama iaitu kalau darab. Okey, kalau kamu tengok sini, ini yang saya kasih mouse saya ni dekat nombor berapa ni? Mouse saya tunjuk nombor berapa ni sini ni? Kasih zoom lagi ya. Okey, ni adalah nombor 5 kan ni? 2 kuasa 5. Betul? Ya, betul juga. Okey, 2 kuasa 5. Okey, kamu perasan tak dia punya ni? Kalau saya darabkan 2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 2, kamu perasan tak payah pun kita buat panjang-panjang begini ni. Jadi nombor 5 ni dia datang dari mana? Kamu tengok kuasa 3 dengan kuasa 2. Tengok hubungan dia. Kalau kita darabkan 3 dengan nombor 2, macam mana boleh jadi nombor 5? Ditambahkan saja, betul. Jadi kita tidak perlu pun buat panjang-panjang begini. Okey, sebenarnya kita hanya perlu tambahkan saja dia punya kuasa dia. Jadi 3 di atas tu tambahkan sahaja dengan 2 yang di atas. Jadi dapat terus jawapannya 2 kuasa 5. Jadi itu sajalah untuk darab. Okey. Jadi kita test. Jadi sebelum kita tengok latihan, jadi inilah hukum pertama yang kamu kena tahu. Okey, kamu tengok muka surat 7. Okey, muka surat 7. Jadi hukum pertama yang kamu dapat sudah belajar hari ini iaitu kalau kamu ada satu nombor A, saya guna huruf A lah, dalam buku pun guna A. Okey, A kuasa M darab dengan A kuasa N. Okey, maksudnya suatu nombor A ni dalam contoh kita 2 lah. Okey, A ni 2. M itu 1, 3. M 3. N itu adalah 2. N adalah 2. Jadi, dia punya hukum dia, kita hanya perlu tambahkan kuasa dia, iaitu M tambah N. Ini adalah hukum yang pertama. Okey? Boleh? Boleh juga. Okey, ini simple. Yang ini masih lagi okey lah, boleh lah, senang lah. Okey? Okey, ni balik masih lagi. Okey, jadi kalau saya ada contoh lagi, kita tengok latihan teruskan macam mana ni? Tengok latihan teruslah, senang, cepat sikit habis. Okey, tengok yang pertama Okey, arahan dia permudahkan, maknanya ringkaskan. Ini boleh kata ringkaskan lah. Arahan dia ni maksudnya kita kasih ringkaskan. Okey, ringkaskan. Jadi soalan yang pertama A. Okey, yang pertama A, macam mana saya buat ni? Perlu saya buat darab-darab yang banyak kali? Enggak, 3, 6 juga. 6 kah? Yang ni ada, ini kuasa berapa ni sini ni? Ada kuasa kan ni? Kosong. Iyakah kosong? Betul kah kosong?
Yalah. Betul kosong? Dia tu pasti. Ya, Betul kosong, yakin? Ya. bukannya satu ke cikgu? Okey. Kalau dia tidak tulis, maksud dia ada nombor 1. 3 Kalau Ya. 3 kuasa kosong, kamu tekan kalkulator kamu, 3 kuasa kosong, berapa jawapannya? Cuba tekan sekarang ni kalkulator. Kereta kau maksud aku tak ada Satu. komputer ni. 1 kan? 1 kan? Ya. Padahal jawapannya di sini 3. Jadi mana mungkin kuasanya itu kosong. Jadi dia ada kuasa Ya, 1. Okey, tapi biasanya kalau kuasa 1 jarang ditulis. Okey, tidak ditulis biasanya. Tapi orang faham dia ada kuasa 1. Jadi kamu label lah 1. Okey, jadi sekarang ni macam mana? Kita hanya perlu apa? Mau buat jalan tulis juga ke cikgu? Ini saya nasihatkan kamu kalau setakat nombor 2, lepas tu nombor 1, nombor 4 itu kamu buatlah jalan kerja dia yang darab-darab itu supaya biasa. Nanti kamu akan guna itu di hukum yang lain. Itu yang bergunanya. Jadi buatlah. Jadi kalau saya buat dululah 3 darab 3. Okey, ini 3 kuasa 2 ni maksudnya 3 darab 3. Lepas tu darab dengan okey, 3 ada sekali, 3 kuasa 1 ada sekali. Lepas tu darab dengan 3 ada berapa kali? 4. 4. Okey, jadi jumlah semua sekali berapa? Kejap cikgu. Berapa bilangannya? Semua nombor 3 tu ada berapa kali 7. bilangannya? 7. Okey, 7. Jadi 3 kuasa 7. 7. Jadi tu Salin ke cikgu? jawapan. Ini kalau kamu ada sudah ada kertas sudah, kalau boleh terus buatlah, tak payah kamu tunggu nanti. Cepat sikit siap. Ya cikgu. Okey. Kalau terlalu laju kamu bagi tahu saja. Saya boleh kasih slow sikit. Ya, slow cikgu. Okey. Slow and steady. Okey, slow. Slow mellow. Kamu ada air ke tidak di meja kamu tu? Buatlah air apa ke tengok ni. Saya ada air ni. Air ni. Kan. Belanjalah cikgu. Belanja. Kalau saya belanja macam mana? Boleh saya belanja. Tapi masalahnya kamu boleh ambil duit saya ke tidak ni? Boleh ambil? Tidak cikgu. Tak boleh bang. Kalau boleh tu saya boleh je belanja. Kita rekod ni masuk dalam YouTube ni. Okey, jadi itu untuk yang pertama tadi itulah. Jadi saya cadangkan kamu buat dulu yang darab ini untuk melatih kamu supaya nanti dia berguna untuk hukum yang berikutnya. Kita akan pakai yang darab-darab banyak kali ni. Okey? Okey, 3 kuasa 7. Okey, sebenarnya 7 tu datang dari 2 campur 1 campur 4. Jadi 7. Jawapannya kita sudah tahu sebenarnya. Cuma jalan kerja tu buatlah. Okey. Adenan, mana adenan? Boleh? Adenan. Apa cikgu? Okey Boleh. Oh, ada suara cool. Suara cool. Bagus. Saya ada rakaman ni, jangan kamu gelak-gelak sangat Okey, kalau itu kamu boleh dipahami, terus kamu cuba soalan yang E kasih zoom sikit yang E ni E cikgu. E ni. Lebih kurang sama je dengan soalan A tu. Ini boleh kamu terus buatlah kot. Kejap je cikgu. Okey, ini jawapan dia kamu sudah tahu kan ni. 5, 4. Ini ada berapa di sini ni? Kalau yang tengah-tengah ni ada berapa kuasanya ni? 1. 1. Jadi label dulu 1. Senang je ni. 1. Lepas tu 2. Jadi jawapan akhir dia berapa? Awang. 5, 7. 5, 4, 5,
6 3. Okey. 5 kuasa 7. Okey, tapi jalan kerja dia kamu buatlah supaya nanti kamu biasa dengan ini. Okey, ada 4 kali. Nombor 5 yang ke tengah-tengah tu ada sekali 5. Lepas tu yang hujung sekali ada 2. Jadi 5 darab 5. Jadi jawapan akhir dia 5 kuasa 7. Okey, 5 kuasa 7. Okey. Nanti ada pula yang tanya, cikgu, memang jawapan dia kuasa 7 je ke? Ini kuasa 7, ni kuasa 7, jadi 7 je ke? Tidak, dia bergantung pada soalan lah. Ni kebetulan sama, kuasanya sama 7, kan? Okey. Okey. Kalau tidak masalah, kita boleh teruskan. Okey. Okey, boleh? Apa cikgu? Boleh Apa diteruskan kalau tidak ada apa-apa masalah sekarang, boleh kita teruskan. Boleh cikgu, boleh. Okey, boleh. Cepat sikit lah. Okey, lepas tu yang ke B. Kalau contoh yang B lebih kurang je sebenarnya. Cuma dia ada nombor negatif lah. Tapi yang Ya, cikgu, ada penting, nombor negatif. yang penting dia punya dalam kurungan itu kalau semua sama. Ni dipanggil apa ni? Asas kan ni? Ini asasnya sama. Jadi kalau asasnya sama, Kalau nombor yang macam ada negatif tu juga mesti buat kurungan juga. okey, betul. Kalau nombor itu berada di nombor negatif. Kalau nombor negatif ada kurungan. Itu kena ingat. Nombor negatif sebab kalau saya buat contoh, ni kalau kamu tanya kan, kalau tidak tanya tu tidak tahu. Ya, bagus kamu tanya. Okey, contoh saya buat begini. Kuasa 4. Contoh kalau kamu tekan kalkulator kamu, dalam kurungan, buka kurungan ni, buka kurungan negatif 2, tutup kurungan 4, kalkulator kamu dia akan bagi jawapan 16. Kalau tidak silap, 16 Tetapi kalau tidak ada kurungan, cuba kamu test sendiri, tidak ada kurungan, kamu akan dapat dia negatif 16. Ada beza dia. Ni. Ada beza dia. Sebab itu yang sebetulnya kalau nombor itu negatif, memang dia ada kurungan. Memang dia ada kurungan Yang ini salah. Jadi yang saya pangkah yang ini. Ini salah. Ini yang betul. Okey? Boleh? Okey cikgu. Okey, itu untuk inilah untuk apa ni? Yang tanya tadilah Okey, jadi dalam soalan ni yang di bawah ni, apakah jawapanmu? Aku buat dulu cikgu. Buat dulu. Okey, dapat jawapan dia? Tak jawab cikgu. Okey.
Ada ini yang tiada kuasa ni maksudnya ada berapa ni? Kena ingat ni. Kadang-kadang orang terlepas pandang di sini ni. Negatif 3.2. Negatif. Okey, kalau soalan kata ringkaskan ataupun permudahkan. Okey, kalau permudahkan perlu kamu kira kah? Nilai dia. Hendak cikgu. Ringkaskan maksudnya kamu kasih pendek saja dia punya jawapan. Okey, tidak perlu tekan kalkulator apa-apa. Jadi apa jawapan dia? Oh. Okay, bagi tips. So, Okey, 0.4. Apa Khairuli? 0.4 kuasa 8. Kuasa? Negatif 0.48. Okey, kuasa 8. Okey, 8. Ingat ni ada 1 di sini ni. Jangan lupa. Okey, jadi ini kamu boleh kira saja dengan jari ni 4 campur 3 7. 7 campur 1 jadi 8. Jadi 8. Guna lidi pun boleh cikgu. Guna lidi. Kalau ada lidi lah. Tapi depan aku ni tiada lidi. Okey, tidak apa. Guna jari pun boleh kan. Okey, baik. Tidak apa. Yang ini okey lagi. Okey, okey, tapi jalan kerja mesti ada lah. Saya tulis ni jawapan sajalah. Ni ada jalan kerja dia. Kamu darab berapa kali? 8 kan? Ni kena ada Okey, yang ini C. C saya tinggalkan sebab dia sama saja, dia punya jalan dia sama. Ini pun ada kuasa 1. Cuma sekarang ni dia punya asas dia adalah pecahan pecahan. Nanti kamu buat ini sendiri, dapat jawapan di belakang ni lah, di sebelah kanan ni. Okey, lepas tu yang ke D saya mau tengok yang ke D sekarang ni. Okey, macam mana kalau soalannya begini? Okey, soalannya begini. Okey, dia masih ada darab. Okey, masih ada darab di sini. Okey, ada darab. Tapi di depannya ini ada nombor yang macam-macam. Ada 4, ada 1/2 ada, negatif 3 ada. Tapi dia masih lagi huruf yang sama. Kalau kamu perasan dia punya M, masih lagi M di sini, M di sini, M di situ. Dia M. Maknanya dia asas dia masih sama, hurufnya tu masih sama M. Okey. Jadi macam mana kita mau handle? Apa tadi cikgu? M tu hurufnya Ni M. Okey, M ini ibarat M ini adalah huruf dia apa macam tadi. Ini ni kalau yang ni dia panggil, inilah dia buat M contoh kan. Jadi M tu masih sama, semua ada M kan. Oh, okey cikgu. Okey, jadi sama-sama dia buat M. Jadi M. Jadi masih sama. Cuma beza dia ataupun dia punya bezanya adalah yang di depan ini ada, yang ni depannya ada negatif 3. Yang ini ada 1/2. Yang ni ada 4. Tapi jangan bimbang lah, benda ni boleh diselesaikan dengan mudah lah. Okey, jadi macam mana selesaikan? Kita tengok ruang di bawah. Saya kena tengok ruang, ada ruang sikit lah mau tulis. Okey, jadi soalan dia tadi 4M kan. Okey, jadi kita sebenarnya kalau kamu belajar dulu, kalau saya tulis 4M kuasa 2 ni, yang pertama yang tadi tu, kalau tidak ada tanda itu di depan, maksudnya di tengah-tengah ni kalau tidak ada tanda apa-apa, maksudnya dia operasi apa di tengah tu? Darab betul. Okey, darab. Macam saya tulis 2A, maksudnya 2 darab A. Jadi sebenarnya dia ada operasi darab. Jadi saya pisahkan dia dengan operasi darab. First step adalah saya kasih pisahkan dia dengan operasi darab. Jadi 4M kuasa 2. Okey, lepas tu darab yang dalam soalan tu darab lah, memang darab lah, tidak berubah. Okey, lepas tu darab lagi dengan 1/2. Pisahkan lagi dengan darab M kuasa 3. Okey, darab sedia ada dalam soalan. Okey, lepas tu negatif 3
saya pisahkan dengan M kuasa 4, ada operasi darab di tengah dia tu. Jadi begini. Okey, boleh setakat ni? Oh, jadi ikutlah saya tu juga. Oh, sorry. Ya, betul. Ikut saja ni. Ikut saja ni Jadi dia punya beza dia tambah tandas pula. Tambah tanda darab ni je ni. Pisahkan, Okey, pisahkan. Nombor itu dipisahkan daripada huruf itu. Okey? Ya, cikgu. Pisahkan. Ya. Okey, jadi saya kasih kecilkan supaya muat di kotak kosong tu. Okey, jadi bila kita sudah pisahkan begini, kita cari, kalau darab, nombor-nombor ini boleh di-join sekali, digabung. Maksudnya darab itu boleh disekali terus. 4 dengan 1/2 dengan negatif 3 itu boleh didarabkan, sebab kalau saya tanya kamu 2 darab 3, samakah dengan 3 darab 2? Sama. Okey, sama. Sama je cikgu. Okey, sama. Maksudnya saya boleh terbalik-terbalikkan pun. Saya bebas menyusun. Saya boleh letak depan, boleh letak belakang. Jadi dia tidak menjadi masalah. Sama juga dengan kes kita sekarang ni. Okey, kalau kes kita sekarang ni 4 dengan 1/2 dengan negatif 3 ni saya boleh ke depan, saya bawa dia ke depan. Maknanya kita tukar kedudukan, tidak ada masalah. Okey, jadi saya tulis 4 darab dengan setengah. Saya panggil setengah lah, 1/2 tu setengah lah. Okey. Okey, darab dengan negatif 3. Ini saya letak di depan. Yang lain-lain ke belakang. Okey. M kuasa 3, yang MM tu saya letak di belakang semua. Okey, sekarang ni Sekarang nombor bawa pergi depan cikgu. Ya, yang nombor biasanya di depan. Sebab biasanya kalau kita tulis contohnya 10P. Nombor itu memang di depan 10 kan biasanya. Sebab itu nombor kita letak di depan biasanya. Okey. Jarang kita sebut P10. Jaranglah. Jadi biasanya 10P. Kamu beli 2 biji limau. 2 kan? 2 limau. Maknanya nombor dulu di depan, baru kata hubung di belakang. Ataupun kata apa? Kata penjodoh bilangan. Okey, mesti Ringgit. nombor di depan kan? Ya. Okey, 2 lubang hidung. 2, nombor 2 di depan kan? Contoh. Okey. Okey, jadi sekarang ni yang ini kita boleh darabkan dulu. Ini kamu sudah tahu. Guna kalkulator pun boleh. 4 darab dengan 1/2 darab dengan buka kurungan negatif 3 tutup kurungan. Darab dulu ini, apa jawapan dia? Negatif 6. Okey, negatif 6. Okey, negatif 6 ni tekan kalkulator kalau tidak boleh tidak boleh fikir, kalau stres sangat boleh tekan kalkulator lah. Okey. Okey, di belakang ini saya salin saja yang darab ini, memang darab lah di bawah, salin darab. Okey, yang di belakang ni kamu perasan tak ya? Ni kamu baru belajar tadi. Betul? Ya cikgu. Jadi tengok ni hurufnya sama, semua M. Lepas tu kuasanya tu berlainan, tapi disebabkan asas sama M, maka hasilnya berapa? M kuasa 4. campur-campur je dia punya 9. 9. Okey, M kuasa 9. Okey, sekarang kita sudah hampir jawapan akhir dia. Jadi last kali kasih hilang balik tanda darab tu, dihilang balik tanda darab, jadi kasih rapatkan balik negatif 6 dengan M kuasa 9. Ini saja. Jawapannya itu je. Itu saja jawapan dia. Boleh salin dulu. boleh. Memanglah sepatutnya tidak ada kerja rumah pun. Maknanya kalau kamu join kelas sekarang ni, habis kelas ni, habis kerja, tidak ada, cuma ambil gambar saja terus hantar. Itu je sebenarnya. Tidak kerja rumah memang tidak ada. Tapi kalau siapa yang line tidak bagus semua tu, terpaksalah dia tengok di luar waktu lah. Maksudnya cari waktu yang dia rasa line dia bagus. Begitu. Okey. Tapi sebenarnya kalau ikut yang sebenar,
kalau kamu join setiap kali kelas itu, itulah sahaja kerja rumah dia. Tidak ada kerja rumah lain yang diberilah sepatutnya. Okey? Ini je lah kerja dia sebenarnya. Okey? Okey cikgu. Okey, yang lain Khairuli dengan ni Adnan, okey eh? Ya. Ya. Okey, ya. Kakak Okey. ngantuk. Orang. Okey, jadi ini settle Yang ini adalah soalan 3 ataupun 4 soalan. 3 soalan Belum lah kita salin bincang. juga. Belum salin, okey, belum salin. Salin. Yang tanda senyum di belakang ni tidak payahlah. Okey, jadi tips dia begitulah tips dia. Kalau kamu ada nombor, okey, ada nombor, kasih letak di depan lah. Maknanya kita kumpul dia sekali di depan. Jadi kamu darab macam biasa. Okey cikgu, sudah salin. Okey, jadi itu untuk bahagian yang pertama. Jadi itu darab. Maknanya hukum indeks yang melibatkan darab. Jadi settle yang pertama. Okey? Okey cikgu. Okey, jadi yang ini nanti pukul 9 lebih sampai 9.30 nanti kamu selesaikan soalan yang di sinilah ada soalan apa ni? C ada F. Soalan dia lebih kurang sama saja. Okey, saya sudah ubah dia punya soalan lebih kurang sama supaya kamu dapat ikut balik membuat benda yang sama supaya kita boleh mahir lah. Okey? Cuma saya ubah nombor dia saja. Jadi yang lain tu lebih kurang sama. Okey? Okey, yang itu jangan buat sekarang. Yang kita buat sekarang ni adalah yang kita bincang. Yang kamu salin sekarang ni adalah yang kita bincang sekarang ni. Nanti bila jam 9 jam 9 mungkin 9 lebih sikit, 95 minit kah baru kamu buat yang lain itu. Okey? Okey. Yang ini cikgu. Ya, yang inilah. Oh. Okey, yang inilah. Okey, sekarang kita tengok yang bahagi. Okey. Oh, sebelum yang bahagi ada satu bentuk soalan latihan kedua. Okey, macam mana kita tengok soalan ini? Okey, ini masih darab, belum lagi bahagi. Ini masih lagi darab Okey, masih lagi darab. Okey, lihat latihan yang kedua. Okey, nyatakan dalam bentuk indeks yang paling ringkas. Indeks yang paling ini arahan ini sama saja dengan arahan tadi iaitu permudahkan. Sama saja. Dia suruh kamu kasih mudah. Bentuknya tu kasih mudah. Okey, macam mana kita selesaikan? Kita tengok soalan dia A. Okey, yang A dulu. Okey, 5 kuasa 4. Okey, ada darab 9 kuasa 3, darab 5, darab 9 kuasa 2. Okey, kamu perasan nombor 5 ada 5 dengan 5 ada kan? 5 dengan 5 geng. 9 dengan 9 geng. Jadi untuk step pertama kita kumpul dulu mana-mana yang geng. Macam tadi dia ada nombor-nombor kita kumpul dulu. Kalau yang sekarang ni geng yang sama, asas yang sama kita kumpul dia di depan. Jadi saya kumpulkan 5 kuasa 4 itu dengan 5. Sebab dia geng. Okey, jadi step dia tu sama, lebih kurang sama. Kita kumpulkan mana yang serupa, asingkan supaya dia duduk sekali. Okey. Jadi darab dengan 9 kuasa 3, darab dengan 9 kuasa 2. Okey? Ni. Kita kasih tukar dia punya lokasi saja, tidak ada mengubah apa-apa. Okey? Okey, jadi sekarang ni dia punya konsep macam mana? Sama macam tadi? Macam mana ni? 5 kuasa 4 dengan 5 kuasa berapa di sini? 1 kan? 1 juga. Jadi macam mana mau guna hukum tadi? Cuba kamu try guna hukum. Jadi hasilnya di sini berapa?
Yang sebelah sini dulu, sebelah kiri dulu, yang 5 ni. 54. Okey, betul ke 54? 5 kuasa 4. Betul 5 kuasa 4, yakin? Jap. Mau cari jawapannya je cikgu. Ini, yang ini dulu, sebelah sini, yang 5 ni dulu. 5 kuasa 4 darab dengan 5. Ini kuasa berapa di sini ni? 1. 1, jangan lupa ni, ada 1 sini ni. 5 kuasa 5 Okey, 5 kuasa 5. 5. Okey, 5 kuasa 5. Jadi yang sini settle. Yang sebelah kanan, okey, darab dengan 9 kuasa berapa? 9 kuasa 5. Okey, 9 kuasa 5. Okey, boleh sudah tu, saya rasa kamu boleh ikut sudah tu jadi macam mana mau tulis jawapan akhir dia? Jawapan akhir dia kamu kasih hilangkan dia punya apa? Dia punya darab. Okey, dia punya darab ataupun tinggalkan begini saja pun boleh sudah tidak ada masalah. Okey, jap. Kalau yang darab tadi dia hilang, kalau kamu jumpa dia ada huruf, contohnya yang tadi jawapannya tadi, apa tadi jawapan dia? Lupa sudah tadi. Negatif 6M9. Okey, yang itu kalau ada huruf. Okey, negatif 6M kuasa 9. Kalau ada huruf, kita boleh hilangkan dia punya tanda darab. Tapi kalau tidak ada huruf apa-apa, dia ada nombor di sini pun nombor, kekalkan tanda darab dia. Okey, jangan kasih buang. Jangan pula kamu tulis 5 kuasa 5, 9 kuasa 5 begini. Macam yang ada huruf tu lah cikgu. Macam M ni. Ya, kalau yang M, kenapa dia hilang tanda darab dia? Kita boleh hilangkan sebab dia ada M. Dia ada huruf. Yang satu nombor, negatif 6. Yang sebelahnya huruf. Jadi kita boleh tidak tulis dia punya darab. Kita boleh rapatkan dia. Tapi kalau nombor dia, ni ada nombor 5 kuasa 5 ni nombor. 9 kuasa 5 pun nombor. Kalau kita hilangkan darab dia, dia akan jadi begini. 5 kuasa 5, 9 kuasa 5. Jarang orang tulis begini ni. Kalau begini keadaan dia, kena tulis tanda darab tu. Sebab dia bukan huruf, dia adalah nombor-nombor. Okey cikgu. Jadi ingat di situ kalau ada nombor, dua-dua itu nombor, kiri dan kanan nombor, tanda darab tu jangan dibuang. Okey, jadi ini jawapan dia. Okey cikgu. Okey. Jadi ini untuk yang A. Okey, yang ke B nanti kamu buat masa tutorial nanti. Yang ke B lebih kurang sama. Okey, yang ke Salin C, yang ini salin dululah. Salin dulu. Okey, yang ke B nanti masa tutorial kamu buat. Itu biar nanti. Nanti ada yang tanya pula, cikgu, kenapa tak payah guna kalkulator? 5 kuasa 5 kan ada nilai dia. Guna kalkulator dapat jawapan dia yang akhir sekali. Sebab itu permudahkan. Apa dia? Ya, sebab dia hanya suruh permudahkan. Bagus. Okey, dia hanya suruh ringkaskan, permudahkan. Bukan dia suruh cari nilai. Okey. Okey, cepat-cepat sikit kamu salin. Sudah cikgu. Okey, sudah Okey, kalau sudah, okey, yang ini, yang ke B. Okey, soalan B lebih kurang sama dengan A. Ini saya tinggalkan kamu buat masa tutorial. Okey, yang ke C. Okey, yang ke C ni. Okey, tengok ni, kalau dia ada banyak begini kan, ada nombor, ada huruf, dia tidak ada tanda darab di sini, kamu pisahkan dulu macam tadi. Ingat tadi tu? Nombor di depan. Nombor di depan. Kasih kumpulkan semua nombor-nombor yang ada. Ini pecahan. Nombor tu letak di depan. Darabkan dulu di depan. Jadi saya tidak buat ini. Boleh kamu buat sendiri nanti? Boleh cikgu. Boleh. Ataupun saya tunjuk ini satu. Tunjuk boleh cikgu. Tunjuk. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Okey je. Okey, tunjuk. Kalau tidak tunjuk nanti tidak terbuat. Tu lagi bahaya. Okey. Soalan ni latihan mana? Sebenarnya soalan ni lebih kurang buku teks kamu saja ni. Okey. Yang ke C. Okey, kamu tengok soalan dalam buku teks. Sebenarnya soalan ni buku teks saja buka muka surat 8 lah. Okey, ada buku teks tu, buka muka surat 8. Latihan uji minda 1.2B. Yang soalan 1 C. Okey, ini soalan sama.
Jadi saya buat dulu, saya pisahkan, saya letak di depan segala nombor-nombor yang ada. Okey. Lepas tu barulah diikuti dengan segala huruf-huruf yang lain lah. Okey, darab dengan X. Jangan tertinggal kamu kena cek satu-satu supaya tidak ada yang terlepas lah Ini tengok. Dia punya nombor semua di depan. Walaupun pecahan tidak apa. Tarik saja ke depan. Jadi ini nombor di depan. Okey, nombor itu di depan. Jadi macam biasa nombor, kalau ada nombor apa-apa boleh didarabkan macam biasa. Okey? Okey, yang di belakang ni yang di belakang ni okey, yang di belakang ni ada huruf-huruf yang berlainan. Jadi ingat balik soalan yang sebelum ini. Kalau ada huruf lain-lain kita kasih apa? Kasih masuk dengan geng dia. Okey, kasih geng-geng dia. Mana geng plakat, mana geng kalau mau kan? Ya cikgu. Okey. Geng Sungai Tiga kan. Jadi apa-apalah geng-geng dia. Jadi yang ni saya buatlah. Yang ni kalau kamu kira kamu akan dapat 4 cikgu. Jawapan di betul 4. 6. 4. Okey, bagus. Jawapannya 4 di sini. Yang di sini darab saya turunkan saja darab. Okey, yang ini geng-geng dia. Kita kumpul dulu. Okey, X dengan X. Kalau Y dengan Y. Okey, yang ini barulah kita tengok satu-satu. Jadi di sini 4. Sini darab. Okey, 5. X kuasa 5 darab dengan X kuasa 1. Ini 1 ni 6X. 6X ke X6? X6. X6. Kalau 6X lain, kalau 6X tu maksudnya 6 darab X tu jangan tersalah Okey, jadi di sini darab turunkan je lah. Yang ni darab turunkan saja di bawah. Jadi Y kuasa berapa? 7. Okey, Y kuasa 7. Jadi di sini ada lagi yang perlu dipermudahkan? Ada cikgu. Ada lagi? Tiada. Jadi last kali jawapan Tiada. kita macam mana? Jawapannya Macam mana? Mahu tulis jawapan akhir dia. Darab tu kasih hilangkan, boleh? anda cikgu. Tidak boleh. Tengok kalau dia ada huruf, boleh kita kasih hilangkan darab dia. Boleh cikgu. Boleh. Kalau ada huruf, ada X, ada Y, lepas tu ada nombor lagi, ada huruf bercampur-campur, kita boleh hilangkan dia punya darab dia. Jadi 4 apa? 4X Okey, X. kuasa 6. Okey, 6. Y kuasa 7. Y kuasa 7. Jadi ini jawapan akhir dia. Buat sama denganlah di depan dia Okey. Wow. Siapa kucing mana tu? Kucing plakat kah tu? Aku cikgu masa hafal tu cikgu. Jauh kucing masapul dia comel-comel di sana kan? Kucing masapul. Kucing masapul sambut apa tu Chinese New Year kan? Cikgu buat dulu cikgu salin dulu. Salin dulu. Okey, yang bahagi itu sekejap sajalah saya tunjuk satu ataupun dua contoh saja, lepas tu habislah. Okey, yang nombor ini di depan ni, kenapa dapat 4 ini kalkulator kamu boleh kirakan. Kalau kamu mahir guna apa tu? Guna yang sekolah rendah punya teknik dulu macam mana? 2 dengan 2 boleh hapuskan. Sebab di atas dia di bawah. makan cikgu. Dia makan mati. Habis. Okey. Mati. Jadi tinggal tu nombor 12 dengan 3 boleh
makan. Jadi bakinya tu 12 bagi 3 dapat 4 kan. Iya cikgu. Sebab tu jawapannya 4 sini ni. Tapi kalau tidak mahir tidak apa. Ada kalkulator, guna saja kan kalkulator kamu. Okay, tapi tidak wajiblah kamu buat begini. Yang ni saya potong-potong ni, kalau kamu ada ingat yang dulu, tidak ada masalah. Okay, tidak perlu guna kalkulator pun boleh dapat 4 jawapan dia. Okay, tapi tidak wajiblah. Okay, boleh siap yang ni. Baca cikgu, sikit lagi. Sikit lagi. Okay. Ingat yang ni X kuasa 1 ni dia ada 1 di sini ni, ingat ni. Biasanya yang ni yang terlepas biasanya ni. Okay, ni yang student biasa terlepas lah. Okay. Siap cikgu. Okay, kita akan tengok yang seterusnya adalah bahagi. Jadi yang ini contoh yang ke D. D tu lebih kurang sama je, tapi nombor saja yang lain. Okey, dia punya soalan sama saja dengan C, tekniknya tu sama saja sebiji. Jadi yang ke B dengan D kamu boleh buat nanti masa tutorial. Okey Okey cikgu. Okey, macam mana kalau hukum itu hukum yang kedua iaitu bahagi. Macam mana kalau saya ada bahagi? Tadi darab semua kan? Sekarang ni bahagi. Ya. Contohnya saya ada warna lain lah. Tak apalah, warna orange lah. Okey, 2. Okey, contohnya saya ada 2 kuasa 5 bahagi dengan 2 kuasa 3. Contoh. Macam mana kita selesaikan ataupun kita ringkaskan dia. Okey. Jadi dia punya, kalau bahagi dalam matematik dia guna per kan? Per. Tahu per? Tahu cikgu per. Okey, per begini kan. Jadi kalau bahagi dia tulis per lah. Jadi di atas adalah 2 kuasa 5. Di bawah adalah 2 kuasa 3. Macam tu je cikgu. Okey, sabar dulu, belum lagi. intro. Macam drama lah, dia ada intro dulu, intro mahal tu sebenarnya. Okey. Jadi di sini macam mana kita mau permudahkan? Okey, sama je teknik yang kamu sudah belajar dulu. 2 kuasa 5 ini pendaraban berulang. Berapa kali kalau 2 kuasa 5? Ada berapa kali darab? 5 lah kan? Okey. 2 kuasa 5 ada 5 kali. Jadi bahagi. Okey, 2 kuasa 3 di bawah 2 kuasa 3. Ada berapa kali nombor 2? 3 cikgu. Okey, 2 ada 3 kali. Okey, 2 itu adalah ada 3 kali bilangannya ada 3. Jadi sekarang ni mau permudahkan simple. Ini hukum yang kedua. Nanti kita rumuskan dia apa maksud hukum yang kedua. Okey. Jadi dalam matematik kamu belajar dulu, kalau 2 ada di atas, 2 ada di bawah, kita boleh apa? Makan dia. Buang-buang. Buang-buang jauh-jauh. Okey, palis. Okey, 2 kita tengok berapa kita boleh hilangkan nombor 2. 3 cikgu. 3. Jadi bakinya itu tinggal berapa? Bakinya tinggal 4. 4. Okey, 4. Jadi kalau soalan kata ringkaskan, jadi di atas ni saya tulis 2 kuasa berapa? 1. Kuasa 1. Tinggal berapa ni? 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2. Okey, di atas tinggal berapa? Di bawah tinggal berapa? Kosong. Maksudnya tiada. Tulis kosong. Nak payah tulis. Anda payah tulis. Sebenarnya kalau kamu belajar dulu dia ada 1 per 1. Dia sebenarnya kamu makan sifir yang sama, dia ada 1 bakinya tu. Jadi di bawah ni sebenarnya ada 1. Tapi biasanya jarang orang tulis. Okey? Jadi jawapan akhir dia 2 kuasa 2. Okey. Jadi di sini jadi apa dia punya rumusan dia? Hukum yang kedua mengatakan
okey, mengatakan bahawa kalau kamu ada satu huruf A, guna warna kuning lah. A dikuasakan dengan apa-apa nombor M, bahagi dengan A, nombor yang sama, kuasa N. Okey, kita boleh rumuskan dia. Okay, kamu tengok sini. 2 kuasa 5 ni, 2 kuasa 5 ni bahagi dengan 2 kuasa 3. Okey, jawapan akhir dia dapat 2 kuasa 2. Jadi dia punya kuasa dia tu, kamu tengok apa hubungan 5 dengan 3, last jadi 2. Asalnya 5 kan, 2 kuasa 5 bahagi dengan 2 kuasa 3 kan. Last dia jadi 2 kuasa 2. Jadi apa hubungan, apa operasi 5 dengan 3 ni? Darab cikgu, darab. 5 darab 3? Yep. Macam mana 5, nombor 5, nombor 3, last jadi 2. Apa operasi antara nombor 5 dengan 3? Tolak. Okey, tolak. Bagus. Jadi tolak. Jadi di sini rumusan dia, kalau bahagi, maksudnya dia tolak kuasa dia. Senang cerita. Jadi ini adalah hukum yang kedua yang kamu perlu tahu. Tengah sikit. Okey? Boleh? Boleh juga. Okey, kalau darab tadi, dia adalah tambahkan. Kalau darab tambah, kalau bahagi tolak. Okey, senang cerita. Rumusan dia kalau darab tambah, kalau bahagi tolak. Itu je kamu belajar. Ini dua hukum yang penting tu. Okey, darab tambah, kalau bahagi tolak. Okey. Kita tengok contoh. Yang ini kalau belum salin tidak apa, kita terus tengok contoh. Nanti kamu boleh tengok balik rakaman lah kalau tidak sempat salin apakah. Okey, kalau sekarang ni 4 kuasa 5 bahagi dengan 4 kuasa 4. Okey, nyatakan dalam bentuk paling ringkas. Bentuk indeks paling ringkas. Okey, 4 kuasa 5 maksudnya saya akan tulis 4 itu saya buat darab dia sebanyak 5 kali. Okey, berulang sebanyak 5 kali di atas. Okey, di bawah per. Okey, 4 berulang sebanyak 4 kali. Ini jalan kerja dia lah. Jalan kerja dia. Tapi sebenarnya jawapan dia kamu tahu sudah kan? Kamu hanya perlu apa saja nombor 5 dengan nombor 4 ini? Kasih tolak. Tolak saja kan jawapannya, memang kamu sudah tahu, iaitu 5 tolak 4 jadi 1. Maka jawapan akhirnya adalah 4 kuasa 1. Tapi 1 kita biasa tidak tulislah. Okey. Jadi di sini jalan kerja dia tidak apa, kamu buat juga jalan kerja dia tu, maksudnya kamu potong 1 atas 1 bawah, 1 di atas 1 di bawah, last kali tinggalnya adalah di atas saja 1 orang. Jadi itu jawapan dia. Okey. Okey, jadi ini adalah soalan A. Boleh yang ni? A ni boleh? Boleh cikgu. Boleh kan? Ini simple macam yang saya tunjuk tadilah di atas tu. Okey, simple lagi. Okey, kalau kalau kamu tidak salin lagi pun tidak apa. Kita tengok B. Okey. Kalau dia ada bahagi 2 kali ni macam mana? Ada idea? Ni kalau macam B ni macam mana mau buat ni? Ada 2 bahagi, sini bahagi, sini bahagi. Ada 2 bahagi. Kita buat satu-satu. Ya, satu-satu. Okey, jadi bagus. Jadi satu-satu. Selesaikan dulu ni. Last kali baru selesaikan yang belakang. Jadi buat satu-satu. Okey, buat yang depan dulu, 2 ni, yang depan ni dulu, baru selesaikan yang belakang nantilah. Okey. Jadi itu saya tinggalkan nanti. Okey, ni kamu boleh selesaikan. Okey, yang saya mau jap sebelum terlupa. Jadi yang ini B ni kalau bahagi tadi maksudnya kuasanya ditolak kan? Betul? Ya cikgu. Okey, tolak. Jadi kamu sudah tahu jawapannya berapa akhir dia? Jawapan akhir. Macam mana? Mau tahu? Kalau tolak tu senang saja. Jadi jawapan akhirnya sudah tahu kan? 4 cikgu. 7. Okey, 10 tolak 6 jadi 4.
Jadi 4 tolak lagi 2. 4 tolak lagi 2, 2. Okey, 2. Jadi jawapan akhir dia sudah tahu. Cuma tambah dia punya step dia, kamu buat satu di atas ni. Boleh? Jalan kerja tuan cikgu mesti wajib ke cikgu? Jalan kerja tu buat untuk biasakan diri untuk soalan kita yang akan buat yang C ni. Jadi kamu kena biasa buat yang darab itu supaya kamu boleh selesaikan soalan C ni. Oh, okey cikgu. Okey, nanti kita tengok yang C ni. Okey, yang C ni kita tengok. Okey, jadi yang step dia tu saya tidak tulis. Jadi yang ini, yang soalan B ni, yang ini adalah kamu selesaikan macam soalan A tadi. Okey, selesaikan dulu yang A, buat bahagi, buat darab-darab tu, biasakan diri saja. Dapat jawapan nanti, baru kamu bahagi balik dengan 7 kuasa 2. Jadi stepnya tu lebih panjang lah sebab dia ada bahagi 2 kali kan. Okey. Okey, jadi yang ini saya tinggalkanlah. Sama siapa? Sebiji sama, cuma dia tambah step lagi sebab dia ada bahagi 2 kali. Ya cikgu. Okey. Dia sebiji sama. Okey. Okey, jadi yang itu saya tinggalkan masa tutorial. Saya rasa ini kamu boleh juga ikut. Kalau tidak boleh nanti kamu chat lah saya. Okey, chat. Okey, yang ke C adalah soalan terakhir kita hari ini. Sebelum kamu tutorial. Okey, bagaimana kalau soalan dia suruh kamu ringkaskan kalau begini? Okey, kalau begini. Hari ini saya tunjuk satu. Okey, saya buat di mana ni? Di bawah lah kan, ada ruang sikit. Okey, di bawah ni. Okey, jadi macam mana cara dia? Okey, ingat balik kalau ada nombor, ada nombor, ada huruf. Kalau tidak ada tanda darab, kamu wujudkan tanda darab, iaitu 27 darab dengan X kuasa 4. Okey, darab lagi dengan Y kuasa 5. Kan dia tidak ada darab kan di sini, tapi maksudnya darab di sini, di tengah-tengah ini. Okey, antara dia tu ada darab. Okey, bahagi dengan di bawah pun sama, 9, lepas tu dia ada darab, baru X kuasa 3. Okey, lepas tu darab Y kuasa 2. Okey, boleh? Yang ini cikgu nak payah kasih cari geng dia apa cikgu? Okey, yang ini tidak payah kasih geng dia sebab dia, kalau kamu perasan di atasnya tu, di atasnya tu dia itu saja geng dia kan, dia tidak ada yang X lain, Y lain, itu saja kan. Oh ya cikgu. Okey, kita tengok baris-baris dia. Kalau di atas ni, ini sajalah geng dia, cuma semuanya lain-lain, tidak sama kan. Okey. Okey, jadi yang di sini macam mana kita teruskan? Okey, 27 dengan 9, ini kamu belajar sekolah rendah macam mana mau permudahkan pecahan. Ini pecahan ni, 27 dengan 9. Sifir berapa? Sifir 9. Sifir 9. Kali. Okey, 9 bahagi 9. 9 bahagi 9. 1 kan? 1. Okey, 27 bagi 9. 3 cikgu. Okey, 27 bagi 9, 3. Jadi jawapan di sini sudah ada. Yang nombornya tu sudah ada di depan nanti. Okey, yang di belakang ni, yang di belakang ni kita buat yang macam tadi, iaitu 3, saya tulis ni jawapan yang 3 tadi tu darab dengan X kuasa 4 ada sebanyak 4 kali kan. Jadi saya buatlah. Ya, ada 4 kali. 4 kali. Kalau Y kuasa 5 ada 5 kali. Sorry. Y darab Y. Okey, last kali baru kita bahagi dengan bahagi dengan di bawahnya 1 darab dengan X ada 3 kali. Dan Y dia ada berapa kali? Y dia ada 2. 2 kali. Jadi sekarang ni yang ini kamu sudah tahu. Yang macam sebelum ini kita makan yang sama-sama dia. Makan 2. Okey, makan sama-sama dia. Jadi X dengan X boleh makan. 1 atas, 1 di bawah. 1 di atas, 1 di bawah. Jadi tiada lagi di atas, tinggal 1 saja X. Okey. Jadi Y pun sama. 1 di atas, 1 di bawah, 1 di atas, 1 di bawah. Tiada lagi di bawah, tinggal di atasnya 3. Okey. Jadi jawapan akhir dia macam mana? Jawapan akhir dia 3. Okey, 3
per 1 Okey, per 1 saya bagi tahu tadi kalau 1 biasanya jarang ditulis. ditulis. Okey, tidak Jadi tulis. ah, Jadi di 3 atas tinggal apa? 3 Y3. Y, kuasa 3. okey, Y kuasa 3. X adakah di atas? Ada. Okey, ada 1 kan? Ya, 1. Okey, ada 1. Di bawah ada Ada nombor 1 Okey. tapi jarang ditulis. Okey, jarang ditulis. Jadi inilah jawapan kita iaitu 3 X Y kuasa 3. Okey, saya bagi tahu tips yang lebih mudah lah Tips yang lebih mudah lah. Tapi yang ini kamu boleh buat begini ataupun kamu boleh buat cara lebih mudah. Mau tahu cara lebih mudah? Macam mana juga? Okey. Yang tadi 31 ni kamu sudah tahulah 3 dengan sifir 9 tu jadi 3 lah. 27 bagi 9 jadi 3, ini 1. Jadi di depan tu sama, 3 di depan. Okey. Kamu perasan tak ni adalah bahagi kan? X kuasa 4 per dengan X kuasa 3. Kalau bahagi dia punya kuasanya tu kena apa? Ingat balik dia punya hukum yang kedua tadi. Kalau bahagi kuasanya tu Dia 1.3. Ya kah? Dia punya kuasanya tambahkah atau tolakkah macam mana? Dia punya kuasa bahagi. Kalau bahagi kuasanya kena tolak. Okey, jadi kalau X okey, kalau X ini dia punya asas sama, kuasanya itu 4, di sini kuasa 3. Jadi kalau kita tolak jadi berapa? Jadi 1. Okey, jadi 1 maksudnya X tu kuasa 1, betul? Ya. Okey, Y. Okey, tengok Y. Y kuasa 5 di atas per dengan Y kuasa 2 di bawah. Ini pun bahagi, bahagi. Jadi kuasanya tu jadi berapa? Kalau bahagi dia kena tolak kan? 3 juga. Okey, Y kuasa 3. Tengok, cek jawapan kita tadi samakah? Sama juga. Jadi terpulang pada kamu, kalau mau buat step yang panjang begini pun boleh, ataupun terus kamu tengok hukum tadi, kamu guna saja. Kalau per begini, maksudnya di atas tolak dengan yang di bawah dia punya kuasa dia. Boleh? Boleh juga. Okey, yang ini lagi simple lah. Maksudnya lagi cepat dapat jawapan. Tapi kalau belum biasa, tidak yakin, was-was, ada ragu-ragu, kamu mesti buat beginilah. Ini untuk bagi yang tidak yakin lah. Okey? Okey, mana-mana saja asalkan kita boleh jawapan yang betul lah. Okey? Jadi ini pun betul. Tapi nombor 1, okey ni X kuasa 1 kita tidak tulis biasanya. Jadi kita padamlah nombor 1 tu. Jadi 3X Y kuasa 3. Okey, jadi itu sahaja untuk yang ni. Kamu sedang salinkah? Sudah salinkah? Sudah salin. Sudah salin? Ya. Okey. Ya. Kalau kerja tu buat semua kan juga? Ya, kerja tu. Okey, jadi soalan-soalan dia yang lain tu saya ubah dia punya huruf saja, tapi nombornya saya ubah dia punya huruf dengan nombor dia, tapi jalan dia sama saja sebiji Buatkan semua cikgu. Okey, buat yang daripada muka surat yang pertama tadi. Okey? Okey, muka surat yang pertama tadi, tapi kita sudah bincang ke semua, cuma latihan itu tengok saja jalan kerja yang sudah dibincangkan. Sebiji sama, tidak ada apa yang lain lah, cuma nombor saja yang berubah. Okey? Okey, cikgu. Okey, jadi itu ada soalan lain lagi? Orang lain ada soalan? Tiada. Okey, tiada. Jadi nanti sebelum jam 12 tu ambil gambar, kamu send saja apa yang sudah kamu buat. Lepas tu nanti saya semak lah. Okey? Okey, cikgu. Okey, sebelum jam 12, jangan lebih pada jam 12 Okey? Okey, jadi itu saja untuk kelas hari ini. Okey, sebenarnya agak happy lah saya sebab ada yang dapat join pagi ni. Walaupun tidak ramai, tidak apa. Yang penting adalah kamu punya yang join lah, wakil-wakil kan. Okey. Jadi itu saja untuk kali ni. Kalau ada soalan kamu boleh cek. Kalau tidak mahu tanya di sini tidak apa. Okey, cek personal. Jadi itu saja. Sekarang masa tutorial, kamu habiskan latihan dalam kertas itu semualah. Okey, muka surat 1 sampai 3.
Jadi itu saja untuk hukum indeks. Iaitu yang pertama tadi hukum darat macam mana, hukum yang bahagi macam mana. Jadi selamat mencuba. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.